pakai serban kan. Tapi tak dinafikan kalau perkembangan tahfiz di Malaysia pun bermula di pusat Islam 1966, yang sejarah Darul Quran, pusat Islam yang berkembang sampailah ke Darul Quran Jakim sekarang di Kuala Lumpur Baru. Dia berjalan seiring lah perkembangan dengan mana itu kita kira arus perdana, seiring dengan perkembangan tahfiz tradisional ortodoks seperti mak tahfiz madrasah tahfiz Al-Quran Kubang Bujuk, yang antara pioneer lah ataupun pelopor, dan banyak-banyak dan beberapa tahfiz lagi. Dan kalau sekarang ni di peringkat seawal peringkat sekolah rendah lah, dah ada contoh macam Seriti kan, sekolah rendah integrated tahfiz, dan banyak model-model sekolah rendah yang menggunakan model dan modul tahfiz lah, dan akademik, mana dia kita panggil berlaku integrasi antara modul dan model tahfiz dengan akademik. Khususnya ke peringkat sekolah menengah, macam tadi kalau Ustaz Faiz cakap tu di Pahang, mak tahfiz Pahang kan, yang kalau dulu mak tahfiz Pahang ni ambil exam akhir diploma tahfiz Al-Quran di Kuala Lumpur, dan banyak lagi, mana kalau di peringkat sekolah menengah tu ada pelbagai dan peringkat kita boleh pecahkan ikut negeri-negeri kan. Macam Selangor ada MITS, Mak Integrasi Tahfiz Sains. Kalau di Kelantan ada MTS, Mak Tahfiz Sains. Di Terengganu ada Imtiaz. MRSM ada MRSM Ulul Albab. Peringkat sekolah menengah sehinggalah ke peringkat IPT lah, peringkat diploma dan ijazah sarjana muda, degree lah. Baik. Terima kasih Ustaz. Cuma itulah, kalau kita boleh, kalau Ustaz boleh detailkan sikit beza latar belakang. Kalau misal contohlah, saya ada sikit pengalaman bergaul dengan kawan-kawan yang daripada ma'had tahfiz tradisional. Biasanya mereka ni memang tumpuan pengajian sama ada, sebab macam contoh saya ada kawan-kawan yang daripada Kubang Bujuk, mereka ni ambil pengajian hafiz dulu, nanti lanjut pada pengajian alim, baru pergi kepada hala tuju yang seterusnya lah. Kalau macam di DQ, masa Ustaz di DQ, macam mana perjalanan Ustaz lebih kurang yang membezakan dia dengan ma'had tradisional? Sila Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Faiz. Beza kalau di DQ, sebab saya ada juga kawan di Madrasah Tahfiz Al-Quran Kubang Bujuk. Maknanya kalau bezanya dari segi mungkin perjalanan ataupun rutin harian lah. Kalau kita lihat, kalau di Madrasah Tahfiz Al-Quran Kubang Bujuk sebagai contoh, dan Madrasah Tahfiz yang terkemuka yang lain, di Madrasah Tahfiz Al-Quran Miftahul Ulum Siptaling, dan sekolah-sekolah tahfiz ataupun mak tahfiz swasta lain yang terkenal dengan kualiti mereka dalam menghasilkan pelajar-pelajar yang bagus dalam hafazan Al-Quran. Jadi biasanya kalau kita lihat kalau saya kata perbezaan tu roughly-nya biasanya rutin lah. Mereka biasanya bermula seawal pagi lah. Biasa bangun, kalau di tahfiz tradisional akan bermula awal pagi, 4 pagi, seawal 4 atau 5 pagi, bermula rutin mereka dan berakhir sehingga ke Isyak, lepas Isyak. Jadi kalau macam di Al-Quran, tidaklah bermula seawal itu. Dia bermula kelas yang pertama bermula sebab di Al-Quran ada program persijilan tahfiz Al-Quran, dan juga yang mana dalam tempoh setahun setengah, ada persijilan dan ada diploma dan ada ijazah sarjana muda lah, ada 3 program. Jadi rutin harian semua kelas tu akan bermula seawal 8 pagi, 8 pagi, dan paling lewat kelas yang rasmi akan habis petang,
sekitar 5 petang asar. Tapi ada rehat lah tengah hari dan between kelas-kelas tu ada rehat. Dan biasanya lepas maghrib tu sama ada program ataupun lepas maghrib dan lepas isyak tu ada program ataupun pelajar akan gunakan masa untuk menghafaz Al-Quran, melakukan revision hafazan Al-Quran, ataupun ada kelas-kelas tafakur fiddin ke, yang mana bukan kelas rasmi lah kita kata, kelas yang kelas tambahan, makna kelas bukan melibatkan subjek. Seperti kalau pagi tu 8 hingga 10 pagi kelas hafazan bagi pelajar diploma dan pelajar degree waktu tu. Dan kalau bagi pelajar persijilan 8 pagi hingga 11 tengah pagi. Jadi secara asasnya rutin lah. Rutin tu kita nampak lihat lebih padat dan lebih panjang lah tahfiz tradisional berbanding yang moden seperti Darul Quran dan yang seumpama dengannya. Kalau macam Ustaz sebut tadi kan, macam Darul Quran bila dia habis program tu, dia ada persijilan. Adakah dia bersekali dengan pengambilan syahadah tahfiz? Yang ni pun antara benda saya nak tahu juga sebenarnya. Walaupun saya ada kawan-kawan yang di DQ, saya tak pernah tanya pula dia orang tentang proses masa dia di DQ. Maknanya lepas masa-masa yang balik pada Shubra, ada yang balik daripada Jordan semua, baru saya tanya. Tapi dia orang cerita yang dia orang ambil syahadah di tempat lain. Saya tak tanya yang di DQ. Adakah di DQ tu maknanya sebelum grad, sebelum habis diploma tu mesti kena complete dengan syahadah sekali? Macam tu ke? Oh, okay. Terima kasih Ustaz. Kita tunggu Ustaz Fifi. Sebab saya tolong cover sebab Ustaz Fifi pun ada kata nak cerita pasal DQ juga. Tapi saya tolong cover sikit. Maknanya secara kasarnya di istilah syahadah tu lah yang menjadi persoalan dia, apakah yang dimasukkan dengan syahadah tu. Kalau syahadah yang dimasukkan adalah seperti tahfiz tradisional atau ortodoks yang kita panggil bacaan Al-Quran secara menyeluruh, secara hafazan daripada awal kan sampai mana surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Itu definisi syahadah yang paling yang sinonim lah kita kata kan syahadah tu. Ataupun kalau di Darul Quran pelajar diploma ataupun persijilan dan degree ijazah sarjana muda Al-Quran dan Sunnah, dia tak ada syahadah yang seumpama macam tu, yang baca daripada awal sampai habis. Tapi yang zaman saya dulu sampailah sekarang ni, JAKIM lah dah ambil inisiatif melaksanakan sijil tahfiz Malaysia STM, yang nak kata macam syahadah tahfiz ortodoks tu lah, tapi bersifat tebuk 30 juzuk. Tapi bukan bacaan yang menyeluruh. Mana biasanya pelajar kalau nak syahadah yang baca penuh tu daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, awal hingga akhir Quran tu, biasanya pelajar lepasan diploma DQ ataupun persijilan pergi tempat-tempat yang ada syahadah lah, macam madrasah tahfiz Al-Quran, Kumujuk, Setaling, banyak-banyak tahfiz lain lah, tahfiz swasta yang ada buat Rodah Tahfiz Al-Quran dan seumpama dengannya. Faham. Tapi yelah Ustaz, kalau macam saya ni Al-Habis je, kalau kena tebuk pun berdebar juga Ustaz. Walaupun orang kata yelah kalau syahadah macam di madrasah tradisional tu memang lagi jauh lah kan berdebarnya, sebab daripada Al-Fatihah sampai An-Nas sampai habis. Tapi sebenarnya kalau kena tebuk pun berpeluh jugalah nak boleh jawab sebenarnya. Ustaz Afif masih lagi ada sedikit masalah teknikal, jadi kita teruskan dulu perbincangan Ustaz untuk supaya kita ni lah, kita tak ambil masa yang lama sangat. Jadi saya akan teruskan pada soalan-soalan yang lain lah sementara tunggu Ustaz Afif dapat masuk, sebab memang dia ada sedikit masalah pada handphone untuk masuk. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh ceritakan
Tadi Ustaz ada sebut sikit tentang Sijil Tahfiz Malaysia. Jadi terlanjur Ustaz sebut tu, boleh Ustaz cerita tak tentang pengiktirafan tahfiz di Malaysia? Sebab ini antara isu yang jadi kebimbangan segelintir ibu bapa juga. Tadi macam masa awal mukadimah kita sebut ada kecenderungan mak ayah yang nak hantar anak ke tahfiz tu dah tak jadi masalah, Alhamdulillah. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang bila anak sendiri yang nak pergi kepada bidang tahfiz, tapi mak dengan ayah ni agak kurang memberi galakan kerana bimbang tak adanya pengiktirafan tentang pengajian tahfiz ni. Jadi kalau Ustaz boleh terangkan. Okey, terima kasih Ustaz Faiz. Soalan yang bagus dan yang mana jadi polemik lah dalam kalangan ibu bapa dan pelajar sendiri biasanya, sebab kita career talk kan, berkaitan pengajian Islam dan tahfiz Al-Quran ni. Jadi bila career talk tu kira biasanya pembelajaran yang berorientasikan pekerjaan lah. Jadi mesti nak, dan pembelajaran yang berorientasikan pengiktirafan tu tak dinafikan sebab di samping kita nak mengejar ukhrawi, kehidupan dunia kita yang sekarang kita hadapi pun diambil kira. Sebab tu biasanya ibu bapa titik beratkan lah pengiktirafan. Jadi kalau pengiktirafan yang macam saya kata tadi, macam bila pelajar tu khatam hafazan Al-Quran di sekolah, bawa yang mendaftar dengan KPM akan dapat pengesahan lah, habis khatam hafazan Al-Quran, contoh form 3 ke form 5 kan. Yang mana kalau sekolah yang mana tahfiz luar lah, kita kata tahfiz swasta ataupun tahfiz yang berdaftar dengan KPM, JAKIM, daftar dengan pihak berkuasa tempatan, tetapi pembelajaran mereka tu bukanlah bawah silibus KPM, tapi mereka masih boleh dapat pengiktirafan tu dengan sekiranya pelajar mengambil sijil tahfiz Malaysia tu lah. Tu sebagai contoh pengiktirafan dari segi hafazan Al-Quran mereka tu akan diiktiraf. Dan sijil tahfiz Malaysia ni akan, yang mana kalau lulus sekarang ni dapat peringkat ketiga lah. Dia panggil peringkat pertama Mumtaz, peringkat kedua Jayidan, peringkat ketiga Jayin. Serendah peringkat ketiga tu boleh mohon untuk beasiswa untuk pembelajaran. Tak semestinya dalam bidang pengajian Islam, sebab ada kawan saya yang bidang perubatan, bidang engineering pun dapat. Apa-apa bidang lah, sebab dia nak mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada penghafaz dan penjaga Al-Quran lah. Itu sebagai contoh lah. Tapi kalau yang Ustaz masukkan tu pengiktirafan dari segi pekerjaan, patutnya saya menyeru kepada ibu bapa tak perlu risau. Sebab kita nak betulkan salah faham lah. Mungkin tersilap faham bahawasanya bila hafaz Quran tu dia mesti cenderung pekerjaan dan pembelajaran yang seterusnya ke arah pengajian Islam. Dia tak semestinya lah. Sebab pembelajaran selepas menghafaz Al-Quran ataupun semasa, dan pekerjaan semasa menghafaz Al-Quran ataupun selepas hafaz Quran tu tak semestinya berorientasikan pengajian Islam lah. Sebab ramai yang kita dah lihat hafaz Quran dan terusnya pembelajaran apa-apa bidang lah, yang anak tu minati lah sebenarnya. Sebab semalam pun saya turut serta perkara tu. Dan mungkin mak ayah pun kurang kita kata pupuk lah minat tu. Sebab dia minat tu boleh pupuk, tapi minat secara naluri semua jadi tu. Bila kalau macam kawan Dr. Lel dah memang tak minat medical lah, mungkin minat melukis ke, nak jadi artis ke, wallahualam. Itu yang kita kata
perlu ada perbincangan lah antara ibu bapa dan juga anak. Allah Alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi itulah sebab yang jadi isu pengiktirafan ni bukan apa, bila benda ni saya banyak dengar lah daripada orang-orang yang terdekat jugalah. Kadang-kadang dia macam soalan yang lazim lah. Nanti keluar tahfiz nak jadi apa? Tu kalau tadi Ustaz dah terangkan dengan baik lah. Okay, jadi kalau Ustaz boleh ceritakan pula tentang hala tuju tahfiz di Malaysia. Maknanya ke mana, sebelum tu lah ada satu soalan yang ditanyakan oleh pendengar tadi. Saya ingat saya boleh kemukakan soalan ini sedikit. Awal, dia tanya ada kecenderungan minat nak menghafal Quran. Ni boleh ke Hafaz Quran tu dia mana lepas SPM tu kita, sebab kadang orang fikir macam agak lambat. Sebab kalau orang fikir lambat tu sebab dia fikir ada seawal kalau di Malaysia dan banyak negara, seawal anak berusia, macam kalau dulu kita lihat ulama-ulama 7 tahun kan, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tengok kan ulama-ulama Mu'tabar 7 tahun tu dah hafaz Quran kan. Tapi mana kalau kita kata 18 tahun lepas SPM tu nak banding dengan 7 tahun tu macam lambat. Tapi sebenarnya nak bermula hafaz Quran tak pernah lambat lah selagi kita masih hidup. Sebab saya pernah jumpa dekat Mesir tu orang tua macam 50, tapi orang cakap sebab orang Arab kan, kita orang Ajam kan. Dan tu satu, dan nak tahu juga mana kalau macam pelajar tahfiz yang macam sekarang ni, kalau macam UniKL contohnya, buat tahfiz ulul albab bagi pelajar engineering kan, UniKL banyak cawangan UniKL engineering ulul albab, dan satu cawangan di Ipoh Perak untuk medical science kesihatan medical. Bagaimana Disney tu nak sambung belajar tu tahfiz dan pengajian Islam ke, ataupun tahfiz sahaja ke, ataupun tahfiz dengan bidang-bidang yang lain, contoh macam engineering dan sebagainya. Itu juga boleh memahamkan pelajar. Satu lagi Ustaz Faiz, saya nak cakap yang tadi, sebab apa di Malaysia ni sebenarnya kita alhamdulillah ke arah perkembangan lah. Maknanya seawal saya kata tadi, sekolah rendah, sekolah menengah kan, awal kan kita kata dah ada program tahfiz, dan alhamdulillah kita ke arah nak mencontohi contoh negara-negara Arab lah, dan negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Afrika sebagai contoh, yang mana mereka kalau kita lihat dengan soalan tadi? di perlu kepada kita panggil perlu kepada subjek-subjek tu lah. Sebab apa, kalau macam dalam Quran Jakim, Kuliku baru khususnya, permohonan tu tinggi lah, permohonan kan, boleh kita ribuan lah. Dan mana temuduga kalau dulu sebelum COVID-19 ni, kita doa supaya Allah angkat wabak COVID-19 ni. Jadi kalau dululah sebelum ni, dijalankan temuduga tu di Masjid Negara
Contohnya bagi negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan bagi negeri Selangor di Darul Quran sendiri, dan negeri-negeri lain juga lakukan laksanakan di Hakim yang mana kalau dululah dah akan datang exam tahun akhir diploma tu di Darul Quran. Jadi Baik. terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, jelas Ustaz. Okey Ustaz, yang berikutnya. Kalau Ustaz boleh ceritakan sikitlah pengalaman Ustaz masa berada di kalau sebut syubra, makruf orang tahu. Memang pengajian ni dekat situ pengajian Quran. Jadi kalau Ustaz boleh ceritakan pengalaman Ustaz di syubra. Okey, terima kasih Ustaz. Apa? Betul lah Ustaz cakap tu, kalau di Shubra tu nama tempat. Shubra Misr, Qahirah. Mana Kahirah lah. Shubra Mesir, Kahirah. Di Mesir, adanya Mahat Qiraat Al-Azhar. Mana biasanya pelajar lepasan Darul Quran ataupun Mahat Tahfiz yang bernaung dan berdaftar dengan Darul Quran yang menggunakan muadalah ataupun pengiktirafan Darul Quran untuk menyambung pengajian ke Mahat Qiraat Al-Azhar Mesir, dan juga sebagai contoh Mahat Tahfiz Al-Quran Pulai Condong dan juga beberapa Mahat Tahfiz yang lain, Al-Ilmi Manhal sebagai contoh, yang sambung pengajian juga di Shubra di bagi lelaki lah, bagi lelaki dulunya Mahat Tahfiz Mahat Qiraat Al-Azhar Shubra Mesir, dan wanita di Mansurah, Mahat Qiraat Fatayat Lil Fatayat Mansurah, tapi sekarang dah pindah ke Shubra Khemah, berhampiran lah, mana sikit berhampiran dengan Kahirah juga. Pengajian sekitar 3 tahun, 3 tahun, yang mana saya dulu 2014 hingga 2017. Betul lah macam Ustaz Faiz cakap tadi, mana memang bukan dentist ke apa lah, mana memang pengajian Al-Quran dan Qiraat yang menumpukan mana exam setiap tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga tu akan ada exam, sekali exam lah pada musim panas. Mana contoh macam tahun 1 tu akan ada exam lisan dan bertulis. Ada sama macam di Mesir, farmasi dan juga dentist pun mereka ada juga subjek Quran kan. Jadi, mereka juga ada juga lisan, exam lisan dan bertulis untuk subjek Al-Quran, hafazan Al-Quran, tapi mungkin mereka hafal satu juzuk setahun. Tapi kalau bagi Mahat Qiraat bagi lelaki di Shubra dan wanita di Shubra Kemah, exam tahun 1 tu tebuk 30 juzuk lah, bertulis dan juga lisan, dan juga subjek-subjek contoh qiraat dan subjek berkait dengan ilmu qiraat seperti resam Uthmani, subjek sejarah sejarah tokoh Al-Quran. Tapi juga di Mahat Qiraat Al-Azhar Shubra, sebab menggunakan sistem Al-Azhar Al-Sharif Mesir, jadi akan belajar jugalah subjek lain, tapi yang exam subjek sebab Shubra dapat pengiktirafan ijazah sarjana muda
takhasus qiraat, LMQA, KPM dan KPTM, dan kemudian jika menyambung pengajian seterusnya ke kuliah Al-Quran, kuliah Al-Quran Al-Karim lil qiraat wa ulumiha di Tonto. Tu menyambung ijazah sarjana muda yang kedua lah, 4 tahun. Jadi tapi saya tak sambung, dan ramai juga dalam kalangan kita kata pensyarah khususnya dan para pendidik di Malaysia yang sambung. Sebagai contoh, yang habis tonton 4 tahun tu, contohnya lebih mencabar lah berbanding mak kiraat di syubra bagi lelaki dan wanita, syubra khemah. Allah alam. Jadi boleh kita, maknanya masa Ustaz di syubra lah, apa agaknya yang Ustaz rasa macam cabaran yang paling, orang kata paling susah lah, nak diatasi setakat masa Ustaz berada di syubra? Kalau di syubra, kalau saya, cabaran pertama sekali bila kita sampai daripada Malaysia, saya tak pernah pergi Mesir sebelum tu, daripada kecil. Jadi first kali cabaran dia sampai Mesir dan sampai Kairah, sampai syubra tu, bahasa lah pertama sekali kan. Sebab untuk pengetahuan umum yang sama ada tahu ke tak tahu, yang pernah pergi Mesir ataupun tidak pernah, majoriti di Mesir menggunakan lahjah Amiyah, bahasa pasar. Jadi mesti sebagai seorang pelajar di Mesir, ada pelajar perubatan, sains kesihatan, perubatan, farmasi dan dentis ataupun pengajian Islam, khususnya kalau di syubra, takhasus qiraat, bahasa, penguasaan bahasa yang kita perlu Al-Quran ataupun mak tahfiz Al-Quran, pula condong, ataupun mak tahfiz Al-Ilmi, Manhal di Kedah dan di Kedah, ataupun mana-mana mak tahfiz lain, dengan syarat telah menghabiskan hafazan Al-Quran di Malaysia terlebih dahulu, ada sijil khatam hafazan Al-Quran, baru boleh layaklah untuk menyambung pengajian ke mak qiraat. Al-Azhar syubra, tapi alhamdulillah zaman selu tak apa, subjek. Subjek yang banyak, mana tahun 1 ada 8 subjek, tahun 2 ada 8 subjek, tahun 3 ada 10 subjek. Yang mana tahap kesukaran kita kata soalan lah, aras soalan tu biasanya tinggi lah. Sebab mungkin agak tinggi, sedikit tinggi berbanding dengan laras soalan di Malaysia. Jadi kalau persediaan bagi yang nak sambung belajar ke qiraat Al-Azhar syubra mesti pengukuhan hafazan Al-Quran lah, dan juga bahasa Arab. Boleh belajar kukuhkan bahasa Arab rasmi, Fusha, dan juga bahasa Arab, belajar sedikit lah bahasa Arab pasar. Sebab apa, kita mesti tahu jugalah bahasa Arab pasar. Contoh kalau kita nak pergi Mesir, nak belajar kat Mesir, Mesir lah. Kalau nak pergi Jordan, bahasa pasar Jordan. Mana-mana negara Arab yang kita nak pergi, kita mesti kuasai dua-dua lah, bahasa rasmi dan juga bahasa sesebuah negara tu. Allah Alam. Sebab saya pun sempat duduk dengan dua orang lah,
pengajar daripada Mesir. Memang betul lah macam Ustaz cakap. Masa mula-mula memang sebab kebanyakan yang lain yang hadir dengan dua orang Syekh ni masa tu, kecuali Syekh Mustafa lah. Syekh Mustafa dia tak berapa menggunakan Amiyah sangat. Syekh Hisham. Jadi Syekh Hisham ingatkan saya pun boleh Amiyah juga. Jadi pertama kali jumpa tu Syekh cakap dengan saya Amiyah, jadi saya tak kerti apa-apa. Saya blank sebab saya tak pernah ke Mesir. Baik. Yang berikutnya Ustaz. Okay. Berkenaan dengan kita tahu ada peluang nak ke Syubra dan sebagainya. Jadi dari segi orang yang mengaji tahfiz ni, ada tak beasiswa atau bantuan yang ditawarkan pada pelajar-pelajar tahfiz ni? Okey, terima kasih. Soalan cepu mas ataupun cepu cemas, biasanya orang mesti nak tanya apa pasal bantuan beasiswa, tajaan, derma siswa. Mana istilah yang biasanya kita kata pembiayaan penuh tanpa perlu membayar balik. Dengan istilah beasiswa penuh, ataupun beasiswa boleh ubah, ataupun derma siswa dan sebagainya lah. Mana istilah-istilah tu perlu jelas jugalah. Sebab kalau yang macam saya kata tadi, yang saya baru nak sebut, SPH sebagai contoh, skim pembiayaan hufaz, yang mana kadarnya setara dengan kadar JPA, kadar beasiswanya di bawah JAKIM. Sebagai contohlah, beasiswa yang menawarkan kepada pelajar lepasan diploma JAKIM yang mana yang ambil exam di Darul Quran JAKIM, ataupun ambil exam di Mak Tafiz yang bernaung di bawah Darul Quran JAKIM, ataupun yang jika mana-mana penghafaz Al-Quran yang lain, bukan lepasan diploma ataupun ijazah sarjana muda Darul Quran JAKIM, juga boleh mengambil peperiksaan STM tu, Sijil Tahfiz Malaysia yang saya dah kata tadi, ujian secara lisan dan juga hafazan Al-Quran, di samping ada item berkaitan dengan akidah, fiqh dan juga tajwid yang lain, tajwid qiraat yang lain. Yang mana saya kata tadi, kalau serendah pangkat yang ketiga lah, pangkat jayyid tu, boleh memohon untuk mendapatkan SPH tu, skim pembiayaan hufaz juga, untuk pembelajaran dalam apa-apa bidang lah. Sebab tu saya kata ada yang pelajar dapat skim pembiayaan hufaz ni sehingga habis pembelajaran sains kesihatan, medik, dentis, farmasi, ada yang habis pengajian Islam di peringkat degree, ijazah sarjana muda yang pertama, ada yang di peringkat master, PhD. Sebab tajaan tu bermula, kalau lepasan diploma, bermula degree, ijazah sarjana muda yang pertama, ataupun master ataupun PhD. Dan kalau bagi STM tu, pelajar yang menghafaz Al-Quran yang ambil peperiksaan yang dikelolakan oleh JAKIM dengan kerjasama Darul Quran dan para pensyarah Darul Quran JAKIM dan panel-panel yang ditentukan oleh JAKIM, mungkin peringkat ijazah sarjana muda lah kita kata, yang kalau ambil yang bukan pengajian Islam, contohnya lah. Tapi dan tu secara khusus skim pembiayaan hufaz, mana pengiktirafan bantuan keuangan khususnya untuk penghafaz Al-Quran dalam mereka nak menyambung pengajian dalam apa-apa bidang lah, yang mana bidang bermanfaat lah, yang ditentukan oleh KPM dan diiktiraf oleh MQA. Sama ada di dalam negara atau belajar engineering ke, belajar sains kesihatan ke, atau apa-apa bidang yang lain, architecture ke, seni dan sebagainya, derma siswa negeri, ini zakat negeri ataupun agensi-agensi seperti MARA, pinjaman boleh ubah,
MARA ataupun JPA. Yang lain juga boleh mohon juga, ataupun syarikat-syarikat JLC gergasi lah, seperti Khazanah ke ataupun Petronas dan sebagainya. Ataupun ada juga kawan saya yang dapat pertajaan bank-bank, contoh macam Maybank, Bank Islam dan sebagainya. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Tadi saya nampak macam Ustaz Afif dah dapat masuk. Cuma terkeluar mungkin talian kot. Tak apa, kita tunggu dia masuk balik. Sementara tu Ustaz. Okay, kan tukar jadi biasanya dia habis, grade dia bagus, pinjaman tu tukar jadi beasiswa penuh. Walaupun kontrak asal dia pinjaman. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Sepengetahuan saya ada pernah kenalan dengan kawan-kawan saya yang jadi macam tu, tapi biasanya mereka kalau dapat pinjaman yang boleh ubah ni, asalnya dalam terma perjanjian, pinjaman yang perlukan bayaran balik serendah 10% ke, yang bertukar jadi beasiswa penuh tanpa apa-apa bayaran atau tanpa apa-apa komitmen pasca selesai pembelajaran. Sebagai contoh, kalau MARA lah yang saya tahu ada kawan yang penghafaz Quran juga, tapi mengambil jurusan perubatan lah. Yang kita kata kalau soalan Ustaz tu pengajian Islam, saya kalau pengajian Islam saya kurang tahu, tapi kalau yang pelajar menghafaz Quran kemudian sambung pengajian ke bidang kita panggil profesional teknokrat lah, contoh macam engineering ataupun sains kesihatan, saya tahulah dan pernah ada pengalaman kawan-kawan yang mereka dapat ditukar lah ke beasiswa penuh disebabkan sasiah yang bagus dan juga pencapaian akademik yang cemerlang. Macam kalau Ustaz cakap ni kan, sebab pengajian Islam biasanya JPA ataupun SPH ni ataupun Taklim Fiqh ada juga MARA dan zakat-zakat negeri, di samping macam kita kata tadi bank ke, macam Maybank ataupun JLC, syarikat JLC gergasi. Tapi tak dinafikan lah, catatan contohnya. Sebab pun biasanya pelajar sebab adalah penghafaz Al-Quran lah. Start daripada dia hafal di sekolah ke, sekolah rendah, sekolah menengah, sehingga meninggal dunia akhir hayat. Itulah sedikit pengetahuan saya lah. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Ahlan wa sahlan Ustaz Afif. Ustaz Afif boleh cuba bersuara ke? Bismillah. Allah SWT. Dengar ke? Okey, ada alhamdulillah. Di Ustaz tadi sebenarnya Ustaz Syahir dia dah berpeluh dah, saya ingat, sebab daripada awal tadi, sebab kita tunggu Ustaz Afif masuk. Jadi sekarang saya bagi Ustaz Syahir rehat sekejap. Okey, saya nak minta Ustaz Afif pertamanya perkenalkan diri dulu sedikit sebanyak, latar pengajian dan sebagainya, dan kita akan teruskan kepada beberapa soalan lah. Silakan Ustaz. Okey, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah bagi kita ruang boleh sama-sama, sebab saya pun tak ada apa pun, kita susun elok cantik, tapi saya susun pukul 9 ni, tapi kata cantik je perancangan Allah ni, kita tak tahu, ikut je flow. Maksudnya nak kata kat sini, kita jangan terlalu cepat nak melatah. Kata apa, Allah SWT nak kata ikut je flow.
Kau rasa tak sedap, tak apa, kau cari jalan. Tak jumpa, cari jalan. Nak kali alhamdulillah boleh masuk. Nak kata kat sini, kita lahir kat dunia ni pun ada tujuan ni lah. Maksudnya semua dalam Quran semua dah Allah Muhammad. Mana kata kat sini kita start bumi ni pun ada tujuan tertentu. Apatah lagi kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maksudnya kat sini nak katanya semua mata, hidung, kaki, bumi Allah ni lagi lah. Bumi ni Allah cipta untuk kita supaya kita tengok balik. Nak kata kat sini Allah SWT nak kata kita tak ada apa pun, nak pun kena kita ambil berkat daripada tok guru kita lah, tok guru kita yang mana tok guru paling dekat siapa? Cuba okeykan balik. Nampak siapa? Mak ayah kita. Boleh jadi mak ayah kita, insyaAllah. Boleh jadi. Yang first kali ajak kita merangkak apa semua tu, dekatnya paling tinggi atas sikit. Siapa? Bawah sikit, Rasulullah SAW. Atas sikit, Allah. Kita tak ada apa kan? Tak ada apa. Kita rasa hebat kan? Rasa hebat tu, rasa dah tu benda tu memang tak boleh pergi jauh. Allah SWT. Kita kat sini hidup tak lama saya, tak lama. Anak pun tak tahu lagi bila ni. Tugas kita tinggalkan kesan. Nak tinggalkan kesan tu ada jalan-jalan dia. Ada jalan agama ni lah. Allah duduk kita flow. Allah bagi kita dengar sikit-sikit. Dengar tu mata, telinga sambil-sambil kan dah, sebab nak kata nak share orang kata apa? Cara seorang berbeza. Ada yang cara dia belajar tu tengok saja dia dapat dah. Ada yang dengar saja, okey, tak apa, dia sedap. Slow. Okay. Sambil tu kan, boleh salin lah apa yang dapat tu. Mungkin boleh kongsi lah sambil boleh dapat, insyaAllah. Dia kata kat sini apa, kita tak payah kenal apa anak tak ada apa. Kenal Nabi ya. Kita hidup kat ni kenal Nabi, kenal Rasulullah yang ajak kita. Tapi kalau nak kenal seseorang tu, tengoklah siapa dia belajar, siapa dia belajar kat nu, tok guru dia siapa. Baru kita kenal dia. Baru kita boleh slow ikut flow dia. Tapi bila mana dah kenal tu boleh, baru boleh slow. Kita tolong dia, faham dia sikit-sikit. Sebab kita harapkan orang faham kita tak faham macam mana, payah. Sama-sama. Maknanya dalam situasi sekarang ni kan, masing-masing tengah struggle, faham lah. Nabi ajak dah. Idza aradallahu bihi khairan yusib min. Mana kata kat sini, bila mana seseorang tu kan, Allah pilih dia nak baik. Ada yang sebut idza aradallahu bihi khairan yafaqihu fid din. Dia faham agama. Boleh jadi yusib min. Allah uji dia. Yusib ni maksudnya kat sini, Allah sentuh dia, mana katanya salah faham pula. Allah bagi ujian sikit sama ada baik yang buruk. Cerita ni memang sekarang pun tengok ujian apa semua, kita fikir apa ada exam masuk, janganlah. Jangan. Masa milik Allah je. Masa nak kata kalau macam masa wal asri, cukup segala surah tu jadi runungan kita. Maksudnya kita buat atas dunia ni banyak masa. Turning point nak kata pun nak jadi tinggal lagi nak manfaatkan betul. Setiap detik tu ada sesuatu. Jangan nak fikir. Jangan mudah-mudah nak menghukum seseorang tu berdasarkan kepada zahir saja. Ini pesanan untuk sama-sama lah kita. Sebab fitnah dunia ni banyak. Boleh jadi macam-macam lah tu Nabi ajak dah. Nak ajak Nabi sebut dah siapa ya nak kata, sebab anak mengaji ni kata memang biar sampai mati lah mengaji. Sekarang ni pun anak tengah belajar banyak lah tok guru kata seorang yang sampai yang hidup kau tu, kita sendiri yang merajihkan ataupun merumuskan apa yang kita faham. Lepas tu kita tanya balik tok kita yang mana yang lain yang pernah dengar kita, okey tak ni Syekh? Okey tak? Okey, teruskan. Kalau tak ada yang tengok, teruskan lah. Kita yakin jalan ni insyaAllah. Ni tak payah dengar suara-suara yang sumbang, suara-suara lintasan ni kan bahaya juga. Mungkin boleh buat kelas lain lah. Nak share sikit-sikit lah maksudnya yang kita tahu. Bila mana Allah nak adakan seorang tu baik, jadi baik keluarga dia, dekat Quran baca, tengok onong. Tak boleh baca, tengok. Tak boleh tengok, onong. Tak boleh tengok, baca balik.
Maksudnya kalau anak saya ni maksudnya nak kata tengok Al-Quran, terenung lama-lama. Ish, kadang adalah suara seram ataupun dia kacau lah kita niat kita baik. Adalah musuh-musuh siapa? Musuh-musuh dia Allah. Siapa dia? Ada yang tengah mendengar sekarang ni pun ada. Kalau rasa panas tu, elak dulu tenang-tenang sikit-sikit. Gitu. Maksudnya jangan nak tergesa-gesa, jangan nak kalut sangat, relax-relax. Faham je tadi kan, kalut macam mana kita ni, macam mana. Kita susun bila mana susunan kita tu melandaskan kata apa bertepatan dengan susunan Allah. Jadi kita ni sekadar plan tapi kadang kita plan pun tak boleh nak tulis. Plan dalam kadang kita buat terus baru nampak hasil dia. Hasil ni kat mana? Kat sana. Tanam. Kat mana? Kat sana hasil dia. Tapi tak pergi hasil tu. Tanam tu. Harapkan kat sana. Kita pergi kat sana. Itu je. Maksudnya mengaji ni niat. Penting tu steering kena betul. Phone kena betul. Kita mengaji ni, aku dengar ni untuk siapa? Sebab mak aku sebab apa? Sebab anak pun kata pengalaman sikit-sikit lah sambil-sambil start pada menghafal Quran ni form 1 lah, form 1 nak menghafal Quran. Lepas tu kita tenung, kita fikir macam mana ni, tak boleh hafalnya. Aku tenung memang nak kata menangis bercurah hati kata sekelantannya mana kelantan menangis tengok macam tengok surah Yasin, macam mana ni, risau kita risau. Bila mana risau tu ada elok macam apa, memang kalau tak risau tu bahaya. Kita risau ni sama nak mana, tapi fikir rezeki ada, hanya nak mengaji jaga agama itu settle insyaallah. Ya fikir lama sangat istiqarah ikut tanya orang yang pernah lalui jalan ni, jalan agama ni ramai lah jalan agama. Maksudnya kat sini kita fikir aku mengaji ni nak kerja, jangan lu mengaji tu dah kali kerja tu kita kerja kat mana, maksudnya kerja ke tu kita fikir rumah besar kita besar, kerja apa macam tu dekat kat dunia bukan boleh buat masuk dalam pun. Maksudnya niat tu kena betul. Allah niat nak mengaji ada satu kisah ni. Niat masa tu cuti SEM kali Q. Jalan kali jumpalah, kata aku Allah bagilah takdir kan. Tak tahu Allah alam. Dia share ilmu ni. Ni nak kongsi ilmu berharga. Nak kata asah je ni. Auzubillah bismillah. Amalkan tu. Bila mana dah mantap. Kata apa? Slow step by step. Bila mana kita dah mengangkat sikit-sikit lah kali, diri je. Kalau letih duduk balik. Sambil-sambil zikir, sambil-sambil keluar. Tengok langit gitu kata apa. Kita ni proses belajar sampai mati. Tengok kita belajar. Kita tengok ni, kita tengok bumi, kita tengok besi apa dalam Quran. Hadis, surah Al-Hadid. Hadis ni banyak. Besi, Nabi Daud AS, dia pandai buat besi. Aluminium, dia pandai. Nak lenturkan aluminium tu, power lah. Macam mana? Kata apa? Macam mana tu tak payah pihak lagi. Ngaji tu. Himat dengan ulama, himat dengan ni. Tolong orang paling orang kata apa? Kalau contoh orang minta tolong kita, macam apa? Saudara adalah moderator apa semua. Kadang tu minta tolong ni, tak tolong tu, kita teruskan. Kita fikir, aku tak boleh buat, siapa tak payah dengar tu. Orang minta tolong kita contoh mudah kan. Tiba-tiba kucing mai kita. Sebab apa? Kita pun imah, apa ni? Cari-cari dia. Awak kucing mai aku. Awak semut mai aku. Dia pergi bunuh pula, Allah Rabbi. Semut ni pula banyak lah. Surah 6 dulu. Maksudnya kat sini tak kenal lah. Kenal Allah. Gitu lah. Ni anak tu. Maksudnya nak kenal-kenal ni, kena PM tepi lah. Tapi kena cara yang elok lah. Doakan anak pun masih mencari-cari lah. Doakan insyaAllah. Cari-cari apa? Makna cinta lah. Maksudnya makna cinta tu, Allah tu yang paling cinta kita. Paling sayang kita. Bila mana Allah dihadirkan melalui Nabi SAW. Nabi lagi cinta kita. Tapi tak boleh bayang. Contoh mudahnya, mak kita sayang kita, kita pun sayang kat mak kita. Call lah, dia call. Nak kata kalau kita macam rasa sedih ke apa, relax call mak ayah, call ni. Tapi takkan sekedar
dapat kurang tu biasalah. Ni kan ada yang biasalah, kita manusia. Jadi jangan menjadikan alasan tu sekadar kita mengaji, aku kurang ni, aku tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh ni kali. Tidak gitu lah. Bangun tidak. Sampai bila? Bangun lah. Masa ni tak ada masa dah. Kena mengaji, kena amal terus. Mengaji hang boleh share. Hang boleh dengar apa? Dengar. Dah kali ada lah tu Allah tegur. Jangan lebih-lebih sangat. Slow. Biasalah tu orang mengaji awal ni tahu belaka. Peringkat dia biasa. Contoh macam naik tangga lah. Slow, satu sampai. Dah tahu dah sampai ke atas. Sampai kat mana? Atas tu. Kat puncak tiba-tiba. Maksudnya jangan dah sampai ke atas tu orang bawah alihkan lah ilmu kita tu. Sikit. Sampai sampai. Tu sebut mutawatir. Hadis mutawatir ni sebut. Kata apa, hadis yang mana asal. Kau nak tahu sesuatu tu kena tengok bahasa yang anda faham. Umpama ayam mengalir daripada siapa? Daripada Nabi ya. Atas sikit Allah ada kan. Contoh kena beza. Maksud istilah-istilah tu penting. Salah faham, silap faham sikit. Buat faham lah kali, buat tak. Lah kali orang cakap sikit, mula hang terpaling bagus, terpaling handsome. Terpaling apa? Bagus tu tak puas hati dengki, tu penyakit. Kena buat sikit. Kita nak mengaji agama. Nak mengaji ni sambil-sambil lah tu, sambil-sambil. Perjalanan ada yang sampai pada dia melalui banyak jalan. Kena cari jumpa lah dia. Rahsia dia bagi lama-lama. Ni tak, baru mengaji sikit, syarah sikit, pandai-pandai. Kalau doktor apa, terkadang kita ni dapat sikit nak share. Boleh. Tak ada masalah. Tapi share tu, biar kita rasa yakin kita boleh share. Niat nak mengaji ni, first kali, nawaitu ta'allumi wa ta'lim. First. Niat ni memang masyhur lah, kata apa. Daripada Ahlul Bait. Tu satu lagi Ahlul Bait. Fitnah ni. Ahlul Bait ni jadikan ada anak terkilan asal-asal. Dia kata, awak Ahlul Bait ni, dia famous kan. Allah Rabbi. Orang mengaji agama macam ngaji Quran. Diploma sekali. Keluar di jiwa tau. Macam ni lah perangai hang. Slow aku bukan nak aibkan dia. Maksudnya, contoh macam dia kurang sikit, kita beritahu lah kali. So, dia mai kat kita, dia tanya macam-macam lah. Dia mai kita tanya-tanya. Tu je orang kata apa. Niat nak mengaji je. Bukan nak, ada beza antara contoh yang dibagikan oleh Syarahana Dr. Setiawan Gurnadi. Dia sebutkan sedar semangat dia. Sebab kita ni penting sekali adab. Adab tu sangat-sangat penting. Imam Maliki, Imam Syafi'i mengaji adab dulu. Sikit-sikit lah kali. Tanya pendapat ni boleh kita share? Boleh. So, kali niat. First kali niat. Betulkan steering, betulkan phone tu, posisi betul. Sampai tu kan. Ni kadang tak selesa. Bangun tidak. Habis. Dah kali dalam kubur. Allah Rabbi. Mana kat sini memang perjalanan kita memang jauh lagi lah Syed. Baru kat dunia Syed. Kalau salah faham ke silap faham, minta maaf. Tu je. Jadi kan ada lah. Biasalah cabaran nak mengaji ni biasa. Macam-macam lah ujian tu. Allah adakan ujian tu untuk kita kuat lah. Bukannya nak melemah kan. Contoh mudahnya Murabi Anas sebut Allah Muhammad dia bina sesebuah robot ataupun kita tahu kemampuan dia. Tu maksudnya dia boleh bawa berat berapa tan, contohnya lori. Kita tahu kemampuan dia. Takkan kata apa, contoh mudahnya pokok ni dia akan tumbuh bila mana kita seram sikit-sikit. Anak kongsi macam ni lah. Kata apa, minta maaf kalau tak faham ke apa. Sebab anak jenis dapat satu, anak terus grab, anak sampaikan. Kalau tak faham boleh PM ke apa, minta moderator. Okay. Tak kenal anak tak ada apa pun. Kenal Nabi ya. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula perjalanan kau kenal agama ni, kenal Allah. Melalui apa? Depan mata. Afi anfusikum afala tubsirun. Tengok depan mata ni, kuku apa dalam Quran? Kuku surah Qiyamah dia sebut. Kulit apa? Kadang kita pijak ilmu ni, kita pisahkan. Daripada atas, daripada Allah.
Allah sampaikan, sebab kita yang memisahkan. Kita yang buat payah. Dah kali payah. Dah kali cari orang yang tak betul, tanya dia, ni betul ke tak? Saya betul. Masya-Allah. Tu ngaji biar tak. Ulama sebut. Ngaji biar ramai ulama, ramai. Zaman sekarang ni mudah je. Mudah nak cari. Depan mata. Depan jari. Guna jari, pandai cari. Jangan cari benda pelik-pelik. Biasalah tu, mujahadah. Slow-slow. Nak mengaji, mungkin banyak orang bebe. Allah. Ustaz, saya nak balik semula ke Ustaz Syahir. Teruslah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Sama-sama. Ustaz Syahir, tadi kita ada tadi yang saya tanya last tadi tu tentang beasiswa dan sebagainya. Jadi dari segi hala tuju lanjutan pengajian untuk orang yang lepasan tahfiz ni, kebiasaannya macam mana Ustaz? Adakah dia macam kita sebutlah di awal-awal tadi, kita tak nak ada stereotip. Maknanya kalau mengaji agama, dia punya bidang dia berhenti dekat situ je. Macam Ustaz dia sebut tadi, ada yang boleh pergi ke lain-lain bidang juga. Jadi secara kasar dia boleh Ustaz cerita tak dia punya hala tuju lah. Sebab saya pun yang saya tahu Ustaz pun sekarang bertugas sebagai pensyarah. Jadi mungkin ada daripada kalangan pelajar-pelajar Ustaz pun pernah tanya benda yang sama. Jadi silakan Ustaz Syahir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Faiz dan Ustaz Afif. Jadi Alhamdulillah tadi kita dah mula dari 29 tadi. Mungkin saya dah banyak cerita segi teknikal. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Afif tadi dah bagi pengisian macam jentikan hati lah, pengisian sikit. Jadi saya sambung pada pencerahan yang agak teknikal juga, iaitu soalan Ustaz Faiz hala tuju pelajar tahfiz. Sebab macam saya kata tadi, maknanya hala tuju tu yang kita kita sebagai pendidik lah, warga pendidik yang sama ada pensyarah ke cikgu, guru, semua yang mendidik ni, yang jiwa pendidik, ataupun jika tak ibu bapa juga dalam pendidik pertama pada anak-anak yang nakkan anak-anak berjaya ni dalam bidang kita kata career talk ni kan. Pengajian Islam tahfiz ni, sebab hala tuju tu bukan hanya sebenarnya ke arah pengajian Islam sajalah belajar tahfiz tu. Lepas tu kita nak bukakan minda lah, supaya kita tak jumut kan. Maknanya kita open minded, positive thinking, bahawasanya kita nak melahirkan, di samping kita nak melahirkan cendekiawan dalam bidang contoh ilmu tahfiz, ilmu Quran, qiraat ni, seperti contoh Imam Ibnu Al-Jazari, Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kita nak melahirkan juga Az-Zahrawi, Imam Ibnu Sina. Kerana bukan hanya sebenarnya zaman kita panggil zaman sebab apa nak runtuhkan satu bangsa tu, runtuhkan pemuda-pemudinya. Jadi kita nak bangunkan balik dengan pembinaan rohani Al-Quran ni, dengan penghafazan Al-Quran ni dan pemahaman. Sebab tu saya sukalah untuk jentik minda saya dan kita semua, sama ada yang dengar ni berminat. Macam tadi kan ada soalan yang berminat, dia nak sambung umur 18 tahun kan. Dia rasa macam dah lambat ke, ataupun biasa orang rasa macam dah terlambat kan, ataupun yang dah habis degree, dia rasa macam terlambat nak baru nak menghafaz Quran. Dia tak pernah terlambat. Sebab apa, macam saya kata tadi, kalau kita nak tertib yang ulama salafus soleh letakkan adalah, jika kita kaji sejarah balik, yang cendekiawan dalam bidang pengajian Islam ataupun bidang keduniaan, perubatan ke Ibnu Sina contohnya, apa-apa bidang pun kita akan lihat mereka bermula dengan menghafaz Al-Quran. Kemudian mereka akan asas pengajian Islam yang kukuh, kemudian mereka akan masuk dalam bidang contohnya perubatan, kimia, ahli jurubina, semua kita akan jumpa lah kalau kita kaji. Kita akan jumpa Islamic scholars kan.
Kita akan jumpa tokoh Islam. Yang mana kalau sekarang ni kita akan kaji, kalau dalam kajian buat akan disebutkan tokoh-tokoh barat kan. Di samping kita sebagai umat Islam nak kembalikan balik tokoh-tokoh, nak lahirkan tokoh-tokoh balik dengan cara kita mengikut baliklah jaluran mereka tu kan. Tapi tak mengapa jika kita tak bermula dengan menghafaz Al-Quran, kita dah belajar apa-apa bidang sekalipun, tak pernah terlambat lah macam saya kata tadi. Kita boleh bermula lah. Never too late to begin lah panggil. Tak pernah terlambat untuk kita memulakan dalam menghafaz Al-Quran, supaya hala tuju tu, khususnya kalau pelajar yang kita kata pelajar tahfiz lah, pelajar tahfiz swasta yang pure, yang saya suka untuk kata tadi minat kecenderungan pelajar tu sendirilah yang perlu diberi perhatian kepada ibu bapa. Sebab macam saya kata semalam punya kira talk medical dan yang lepas kemarin hari Isnin tentang engineering kan, dunia Islam. Jadi setiap kira talk ni biasanya kita akan jumpa panggil kemelut pembelajaran dan career tu, kerjaya adalah bila mana kita hanya orientasikan pembelajaran dengan career semata-mata kan, ataupun minat dengan career. Jadi perlu ada perbincangan lah ibu bapa dengan anak, supaya kita tak nak macam engineering dan engineering dan medical yang lepas ada yang kata bila belajar engineering dan medical ni sebab ikut pilihan mak ayah semata-mata, bila dah habis mereka dah tak nak teruskan lah. Tapi tak sia-sia lah pembelajaran mereka kan, mereka dah tunaikan harapan mak ayah. Tapi dari segi continuity terhadap bidang keilmuan tu lah, kita nampak macam terhenti. Tapi kalau pengajian agama ni dan juga tahfiz ni dia bersifat menyeluruh lah. Maknanya orang yang kira talk hari Isnin, hari Selasa, engineering pun boleh menghafaz Quran, medical pun boleh menghafaz Quran, orang boleh belajar pengajian Islam, orang pengajian Islam pun boleh menghafaz Al-Quran, dan esok lawyer dan berikutnya pun boleh menghafaz. Sebab apa? Kita nak lahirkan dalam semua bidang career kerjaya tu adanya insan-insan yang ada identiti penghafaz Al-Quran lah. Mana mereka hafaz Quran, mereka faham dan mereka boleh integrasikan lah pemahaman mereka tu dalam apa-apa bidang yang mereka ceburi lah. Yang mereka sama ada bidang pengajian, pembelajaran mereka dan juga kerjaya. Tak kisah. Sebab apa kalau saya lihat kira talk untuk tahfiz Al-Quran ni bersifat dia bukan bukan eksklusif untuk pengajian Islam semata-mata, tapi dia inklusif lah kepada semua kira talk ni. Dia boleh kita pun dah lihat ramai hasil daripada persijilan tahfiz Darul Quran Unit 10, Darul Quran UIA. Sebagai contoh melahirkan. Di samping itu saya nak beritahu juga yang mana prospek macam kita dah lewat ni, prospek kerjaya untuk pengajian Islam. Biasanya kita akan lihat menjadi pengajar pendidikan, pensyarah guru, cikgu dan sebagainya. Tetapi kalau dalam bidang tahfiz Al-Quran ni juga, prospek kerjaya macam saya kata tadi lah, dia tidak terhad terhadap pendidik, guru, pensyarah, cikgu dan sebagainya, tapi kepada semua kerjaya lah yang The Patriot buat ni. Terima kasih Ustaz Faiz dan The Patriot yang menganjurkan program Tutor Spain, sangat bermanfaat bagi saya. Saya join dalam engineering, medical dan ini, dan insyaAllah esok kita sukalah untuk dengar dapat perkongsian tentang hala tuju kerjaya
Sebab contoh semalam kalau saya lihat, saya dengar medical yang mana ada ada doktor yang berhenti menjadi doktor kan, jadi usahawan, berhenti jadi doktor, jadi meneruskan minat masing-masing. Tapi kalau bila kita kata menghafaz Quran ni, tak pernah berhenti lah. Once orang tu hafal Quran, dia baca, dia meneliti, dia mengkaji Quran, dia akan berterusan lah. Dan dia boleh integrasikan dengan apa bidang. Contoh kalau dia sebagai uh, engineer, dia boleh kaji bagaimana berkaitan Al-Quran Islam dengan bidang kejuruteraan sebagai contoh dan sebagainya lah. Maknanya dia tak pernah berhenti lah. Mana daripada start kita baca Quran, start kita cuba nak faham Quran, start kita nak hafal Quran, kita berterusan dan inklusif dalam semua perkara yang kita buat, kerjaya pembelajaran, sehingga kita meninggal dunia. Macam Ustaz Hafiz cakap tadi, bagaimana nak jadi insan yang bermanfaat kan, untuk umat sejagat lah. Bukan hanya bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk keseluruhan umat manusia. Mudah-mudahan dengan sebab cahaya Quran ni juga kita dapat sebagai contoh, bila pelajar yang engineering ke, pelajar perubatan yang banyak, ataupun lawyer atau apa-apa bidang teknokrat profesional ni yang banyak berurusan dengan non-Muslim sebagai contoh, dapat menarik lah, menjadi penyebab mungkin cetusan hidayah tu dapat hadir. Itu adalah sangat-sangat besar lah. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz Faiz atas soalan. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz Afif, balik pada Ustaz, saya nak tanya yang base spesifik pasal Darul Quran. Kalau Ustaz boleh cerita sedikit sebanyak lah berkenaan program diploma tahfiz di Darul Quran. Sebab yang ni antara kita punya fokus utama malam ni, cuma tak sempat nak bincang lagi setakat ni. Okay, saya cuba bismillah. Antara yang antara program yang tawarkan banyaklah, antaranya asasi. Asasi ni boleh kata dalam masa zaman saya tu, zaman start pada 2016 2019 lah, alhamdulillah. Zaman masa tu ramai lah yang kata kalau kita sebelum DQ yang kita patah balik, maksudnya sebelum DQ ramai je yang tak pernah hafal, ramai yang tak pernah hafal, yang lagi semangat pada yang pernah hafal. Mana kata dia lepas tu dia sambung pula DQ, dia lagi mantap kan, alhamdulillah. Lepas tu nak kata program antara dan ditawarkan diploma 3 tahun lah biasa sampai sekarang. Tapi kalau saya tanya ada sahabat saya tu, dekat DQ tak ada orang. Semua online. Online ni faham lah cabaran dia tu. Lain daripada yang lain lah. Cabaran ni ikut masing-masing zaman, ikut zaman lah. Peredaran cabaran. Cuma cara kita nak atasi ni. Program nak sebut kat sini maksudnya ada 4 program ada banyak. Kalau zaman saya tu asasi diploma 3 tahun. SKM pun ada. SKM ni Sijil Kemahiran Malaysia. Kata apa, sijil kemahiran ni ada yang jadi imam, alhamdulillah. Ada program yang kata apa, yang bawah jabatan pengajian sempat jabatan Allah SWT, di bawah jabatan lain lah. Dia ada 3. Kata yang majoritinya diploma lah. Yang kata apa, MPP contohnya. Disebut sebagai pengamat ni Persatuan Kebajikan Mat Tahfiz, DQ Darul Quran. Lebih kurang macam DQ ni nak kata U pun tak ada, dia tengah-tengah. Sebab dia kata apa, sistem dia memang unik lah, kata apa. Nak tahu kena try insyaAllah. Lepas tu yang saya dulu diploma 3 tahun, alhamdulillah. Sekarang ni sambung di Bumi Barokah, alhamdulillah. Bumi Barokah USIM Jamiatul Ulum Islamiyah Al-Alamiyah, USIM, alhamdulillah. Lepas tu mana kat sini program minta try ikut kita punya kemampuan lah, ikut kita punya tanya pendapat orang, aku boleh tak ni, try je. Mana dapat tu kita istikharah, try sebab zaman saya minta tu pun nak kata kita atas kemampuan kita lah, sebab kita pernah hafal. Lepas tu niat jaga Quran lah kali, banyaklah pengalaman
Mungkin saya kongsikan dalam ni kot. Dari sisi tulisan banyak kongsikan. Kat sini program-programnya diploma ni siapa pensyarah dia tu, antara yang ni yang sekarang ni Ustaz Ikmal Zaidi. Ikmal Zaidi ni dia sekarang jadi imam besar lah Masjid Putra. Dia antara orang terawal lah, orang kata sebut as-sabiqun, orang yang terdahulu. Kita sambung je, sambung ngaji, kita sambung jejak. Jangan pernah terputus. Kita ambil berkat orang dulu lah, kita buat dari Al-Quran ni. Kita tengok, oi, hebat. Hebat dengan Quran lah, bukan sebab apa pun. Quran ni Allah turunkan Quran Nabi sampai kat kita. Kita hebat dengan Quran lah, tak ada apa pun. Gitulah. Allah sama. Mungkin program lepas tu siapa pensyarah dia, antara pensyarah Merabiana. Seorang tu dia mengajar dia belajar kat Syria. Panjang kisah dia tu. Dia cari Ustaz Wan Muhammad Noor. Antara yang terkenal dalam bidang Quran ni Ustaz apa nama, tak ingat. Sebab saya bidang hadis. Antara bidang hadis Ustaz Ustaz Hafizuddin Abi Hurairah. Kenapa nama Abi Hurairah? Panjang lah. Kisah dia tu kena yang tepi kot, ataupun kongsikan dalam tulisan insya-Allah. Lepas tu nak kata saya masuk sikit dalam sikit lah, sebab saya bidang hadis, bidang syu'bah hadis. Syu'bah ni cabang atau apa, tahun first akan mengaji qiraat. Saya ni kurang sikit qiraat. Antara masa zaman saya tu Syekh Mahimin antara yang kenal lah, kata apa, sekarang adik dia, sekarang ni tak pasti siapa. Ada yang teruskan sambung, yang kata merata lah, kata apa, daripada Darul Quran ni merata. Duduk dalam mana-mana pun dia akan dapat hasil ni, dapat orang minta dapat ni. Antara sekarang pun dekat kuis pun saya difahamkan tengah nak usaha untuk upgrade lah, jadi upgrade, nak kata upgrade sama taraf dengan U yang lain lah, UC semua tu. Doakan insya-Allah. Antara yang duduk kat situ yang upgrade antara ni Ustaz Ikmal Zaidi lah, syarah insya-Allah. Lepas tu apa lagi, banyak lah, kata apa, mungkin tak kata apa, tak terkata, kata apa, kita fikir kata maksudnya jasa orang terdahulu kita sambung je. Siapa sebenarnya segan lah tu. Ada umi saya lah tengah dengar sekarang ni. Kita minta doa insya-Allah. Sebab berkat minta doa tu je lah, minta doa. Kadang jumpa orang ni minta doa, doakan juga, doakan tu, doa je. Kali kita masing-masing kali kita call dia pun ingat kita call dia, gitulah. Yang pentingnya kita kena sahut seruan dia. Gitu ya maksudnya. Quran ni kalam dia. Kita baca, kita boleh baca dalam solat. Kita amalkan dalam solat sikit. Kali takkan nak baca inna ataina dengan inna anzalna. Takkan sebab kita apa sikit-sikit yang mengaji agama, paling kurang pun tambahlah upgrade sikit sama. Boleh ni solusinya depan mata ada Quran, semua ada. Tinggal lagi kita nak tanya orang betul ke tak? Betul, insya-Allah. Teruskan gitu je lah. Kata banyaklah kata rahsia bila mana satu huruf, kita balik pada hadis, Nabi tak sebutkan alif lam mim tu satu huruf. Alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maksudnya alif lam mim tu 10 pahala. Maksudnya pahala macam mana? Tu je fikir, baca je dapat pahala tu. Kalau tak boleh baca, dengar. Kalau tak boleh dengar, tak tolong orang baca, buka Quran, pasang. Masa-masa ni memang masa yang sesuai, sangat sesuai. Kata apa, tempoh yang tempoh bertenang PKP, tak tahu buat apa, puas-puas buka Quran, dapat agak ilham tu, nak buat study assignment apa mudah. Ni apa, memang sebab kadang kita fikir banyak nak buat. Allah takdirkan, Allah buat bumi pun dalam masa 6 hari. Kita nak buat ni, kita nak buat macam-macam dalam masa 1 hari. Tak boleh lah. Tapi balik pada masa milik Allah masa ni. Kita fikir ulama dulu, Imam Syafi'i dalam sehari boleh apa khatam berapa, khatam sikit-sikit lah. Ambil contoh ulama tu dulu, sampai kepada tok kita, mungkin syarah kita masa kat sini. Yang paling penting kena jaga tradisi keilmuan dari segi sanad tu. Daripada siapa kau ambil ni? Betul lah. Nabi betul. Mana kata kat sini saya pun bahasa gempak ni sikit lah. Forensik hadis lah. Kata forensik. Orang tanya, ambil forensik. Maknanya forensik hadis lah. Cari dalam, tengok luar atas.
Maksudnya hadis tu bukan sekadar matan lah. Ni bawah ni lebih kepada hadis lah. Kata apa Quran ni lagi lah. Rahsia dia balik pada Quran. Tengok lepas dia tengok Quran, nak faham Quran boleh hadis. Ada ayat dia kena Nabi jelaskan boleh hadis. Lepas tu dia jelaskan sampai lah untuk pergi sampai sekarang. Kita cuma sampaikan je. Allah alam mungkin Ana minta maaf kalau macam ambil masa kan ya, sebab apa-apa yang Ana sampaikan ni mungkin antaqanallahu lisanahu antaqanallah Allah yang kita sampaikan lah. Ana semua kan mampu je. Minta maaf kalau tak memenuhi permintaan menganjur ataupun sebab kata apa niat kita memang nak orang ramai hafal Quran, niat memang nak bantu orang tapi ataupun nak ubah orang, jangan kita apa niat kita nak kadang tu nak mak ayah kita suruh Al-Quran, mak ayah kita yang suruh kita Al-Quran. Nak harapkan apa syafaat kat sana, syafi'an di ashabi. Nak dapatkan syafaat kita kena dapatkan tunangan tu, amalkan tu, paling kurang ilmu sebelum tidur, sikit-sikit ilmu. Dengar kalau panas tu ada yang kena betulkan lah. Kadang kita pasang ada yang tutup siapa ni mungkin kena buat kelas pula. Allah selamat. Apa lagi nak sebut, banyaklah kata apa dah sebutkan oleh Ustaz Syahid tadi. Maksudnya program diploma saya dulu 3 tahun lah, 3 tahun. Sekarang ni antara bahasa mudahnya start pada DQ, sambung kebanyakan akan sambung USIM. USIM ni balik pada dua pula, USIM Darul Quran ataupun USIM kat nilai. Sekarang ni saya kat nilai alhamdulillah. Apa sama ada dua, tapi kalau dalam UPU dia tak ditawarkan, disebutkan USIM Darul Quran, USIM nilai saja. Pihak pengusaha yang akan ni apa masa saya isi UPU dulu, isi UPU memang tak nak USIM DQ, dah puas 3 tahun try dunia lain pula sampai sekarang alhamdulillah. Ramai masyarakat antara yang kat sini pun antara ustaz-ustaz ramai yang DQ kat sembang-sembang Darul Quran, kita sambung je. Maknanya kita ikut flow. Jangan, kalau boleh lawan arus kita lawan, kita try benda baru. Masa-masa you kita nak try semua benda, tapi kena hati-hati, tanya orang yang pernah lalui. Okey. Tiba-tiba dah tahu, tiba-tiba dah boleh terbang. Maknanya merangkak, berenang, lepas dah berenang kita boleh terbang. Terbang kat mana? Tu kena banyak mudah terbang. Kita pergi Madinah search boleh terbang, tak masa mudah. Untuk kalau bahasa tinggi kena mungkin banyak mengaji, itu je nak pesan. Lepas tu apa berkaitan pengenalan mungkin dah sebutkan alumni ni sekarang banyak. Antara alumni ni ustaz apa Allah SWT, antara ni Ustaz Abdul Fahmi, ustaz apa lagi, ramai. Contohnya alumni Dai Imran, dia pun daripada Quran. Sekarang ni YDP USIM, siapa dia? Ustaz lagi dia, Ustaz Hanan. Ustaz Hanan rapat dengan dia, boleh follow dia, jangan follow lah. Allah sama gitu lah, kata apa kini pengenalan generasi alumni sampai sekarang akhirnya start pada sampai 2000 lagi 2000 kata apa yang secara official lah, ataupun ada yang kata secara dia proses penambahbaikan lah sampai sekarang pun alhamdulillah ustaz-ustaz pun ramai lah, yang anak murid dia pun ramai. Maksudnya kita berkat barokah daripada orang terdahulu, tersambung je, kita asaskan suatu. Siapa yang asaskan Darul Quran, kita tengok balik siapa yang asaskan ni, hebat Darul Quran, tengok dia punya anak murid dia tu siapa, aku nak jadi macam dia, slow ikut lah kali. Lagi sahabat dengan dia kali sekarang banyak kata apa ustaz Darul Quran. Yang kata Darul ni daripada kampung, asal kampung Quran, mana-mana boleh apa Quran, ikutlah tahfiz mana-mana. Tapi yang saya officialnya Darul Quran, dia punya anak-anak dia merata. Boleh jadi kita minta DQ dapat yang kat sini, dapat kat cawangan masing-masing. Contohnya macam Ikemas tu jauh sangat, Sarawak. Ada yang dekat Ikedar ni anak-anak dia balik pusat dia kan Darul Quran. Contoh macam Belah Utara sebelum ni ada satu lagi dekat Perlis, tapi sekarang ni dah masuk dalam bawah Darul Quran. Ramai yang sahabat-sahabat. Semoga Allah merahmatilah mereka. Allah selamat. Doakan anak insya-Allah. Mungkin kena buat siri yang kedua ataupun cadangan gitulah. Tak puas kan sembang, tak puas. Minta
tak doakan tu insyaAllah. Semoga terus nak doakan semua pun semoga terus sampai kepada tujuan lah. Kita nak mengaji ni mengaji biar betul, lepas tu sampai ke tujuannya nak balik pada dia. Gitu je, tak ada apa pun. Kadang-kadang syarah-syarah cikgu-cikgu kita, murah rezeki dia, kenal-kenal. Macam tu je. Contoh macam dalam online ni lagi lah, cikgu mengharapkan hadir ke kita. Banyak kita try hadir. Join, kali korang respon. Kita tanya respon, okey. Takkan nak respon, buka kamera, alhamdulillah. Maksudnya, bagi cikgu kita tu, ataupun murabi kita tu, murabi ni maksudnya, yang mentarbiah, yang mendidik. Anak lah yang mendidik. Saya, antara yang, ramai lah, kadang Umi, kata apa, semua pendidik lah, kata apa, terima kasih lah, kata apa, semua yang hadir, jangan abaikan seseorang ataupun sesuatu yang hadir. Kena renungkan sikit-sikit. Ada sesuatu apa Allah tunjuk. Nak sesuatu tu kena wakil hari lah insyaAllah. Sikit-sikit banyak doakan lah. Sebab kamu tengah struggle exam, tengah struggle, semua tengah struggle. Siapa yang bagi struggle tu? Allah. Malaikat akan tolong. Malaikat bagi motivasi. Kita rasa semangat, teruskan. Semangat. Aku semangat ni. Kadang ada suara-suara biasa lah tu. Suara-suara lain macam ni, lain macam. Tak apa, teruskan. Tengok. Sekali lagi Tok Guru kita tak ni, minta doa je lah. Umi kita minta doa, Umi, Abah semua. Tok Guru ni Pak Palung semua lah. Yang tengah mendengar pun sambil anda mengharapkan doa semua lah, insyaAllah. Kembali kalau macam kat sana kan, tarik anak lah. Tak jumpa anak kat sana. Sama-sama tarik lah. Kat mana? Kat syurga lah. Itu je. Kata apa? Mungkin banyak lah pusingan. Mungkin boleh buat siri kedua. Maksudnya kata kalau rasa payah ke apa, tengok Quran. Kalau rasa susah ke apa, buka Quran. Paling korang dengar. Tak ada dengar, cari orang boleh buka Quran. Orang pernah ni. Mudah je. Syekh Bandar Warilah, nak minat Syekh Bandar Warilah, Syekh. Antara yang ikut minat kita. Siapa yang paling penting kadang sebelum tidur tu pasang Quran. Paling korang tak boleh. Apa dosa yang buat kita payah nak buka Quran tu? Kena buang sikit lah kali. Boleh. Kena pentingnya kena mujahadah. Mujahadah ni maksudnya kesungguhan tu penting. Kesungguhan ikut flow, tanya lah kali. Boleh slow lah kali. Tok Guru tak cakap apa, teruskan. Lah kali duduk dengan Tok Guru kita kat mana. Antara yang ni arwah Allah selamat. Tok Ayah lah. Antara yang boleh inspirasi ke Tok Ayah lah. Tak boleh. Orang kenal sikit-sikit je lah. Doakan insyaAllah. Itu saja. Kalau yang kurang terlebih yang tu kurang, biasalah. Kita pun kerana nak cakap tu banyak benda. Kali yang melupakan kita siapa? Dia. Tapi kadang gitulah. Allah nak adilkan seorang tu kadang ada sebab lah. Ataupun semua sebab. Semua yang ada tengah dengar sekarang ni, doakan anak. Kalau anak tak ada kat sana, tarik anak. Sama-sama tarik insyaAllah. Allah alam. Itu sajalah. Serahkan pada moderator. Terima kasih banyak. Jemputan, itu saja. Apa-apa kalau ada masalah ke, tanya pakar, tanya ahli, tanya mak ayah kita. Terima kasih. Okey, Ustaz Syahid, kembali pada Ustaz untuk yang terakhirnya. Kalau Ustaz boleh kongsikan sikit antara kita yang kita boleh senaraikan sebagai kejayaan alumni tahfiz Quran yang Ustaz tahulah, yang sebagaimana yang Ustaz sebut salah seorang tadi, Imam Masjid Putra yang merupakan juga sebenarnya pensyarah ketua jabatan di kuis yang dipinjamkan di Masjid Putra. Selain daripada itu, kalau Ustaz boleh senaraikan. Okey, terima kasih Ustaz Faiz. Kalau boleh senarai, sebenarnya contoh macam yang tadi Ustaz Ikmal jadi tu contoh pengajian Islam kan. Background tu mana kalau orang dengar dia kata macam biasa lah. Orang tahfiz ni atau orang pengajian Islam ni dalam bidang pensyarah ke imam besar. Biasa, tapi sebenarnya kejayaan tu sebenarnya luar biasa lah kan. Di imam besar Masjid Negara, itu semua penghafaz Quran. Imam-imam besar, jawatan imam besar di masjid-masjid utama negeri ataupun masjid-masjid negeri kan. Masjid negeri Selangor, Ustaz Farhan dan semua masjid negeri-negeri di Malaysia ni, ataupun mufti-mufti contohnya, kita lihat majoritinya adalah penghafaz Al-Quran. Contoh macam pelajar terbaik
Dr. Kamilin Jamilin juga penghafaz Al-Quran kan, lepasan Darul Quran, persjilan Darul Quran. Apa beliau pakar hadis sekarang, pensyarah di USIM, kejayaan beliau lulus pembintangan Viva PhD tanpa pemutulan. Jadi kita lihat semua cabang tu ada, dan tak terkecuali juga seperti contoh baka polis kan. Polis ada bahagian agama Islam, baka juga ada penghafaz Quran yang lepasan DQ dan lepasan mana-mana mak tafiz. Dan Kagat sendiri, contoh yang kalau famous Kapten Dr. Kapten Dr. Aiman, saya terlupa nama. Saya biasa yang baca doa di IKIM. Jika kita dengar doa di IKIM FM ataupun di radio, Kapten Dr. Naim Al-Hafiz, Kagat sebagai contoh. Dan apa-apa bidang kan, kalau kita lihat, sebagai contoh yang saya pernah melihat wawancara doktor perubatan, doktor perubatan yang menguruskan ketenteraan Paskau, tentera elit udara TUDM Malaysia, Paskal, lawyer. Jadi kalau kita lihat banyaklah tokoh-tokoh, bukan hanya sahaja dalam bidang pengajian Islam, bidang tahfiz semata-mata, tapi pelbagai bidang. Kalau kita telusuri sejarah mereka, mana tak dinafikan ramai juga yang bukan penghafaz Al-Quran, tetapi jika kita lihat banyak ramai juga dalam kalangan alumni penghafaz Al-Quran. Saya kata tadi, kita tak gunakan istilah alumni ataupun bekas penghafaz Al-Quran terhadap profession menghafaz Al-Quran tu. Profession menghafaz Al-Quran ni adalah bermula di titik mana kita bermula dalam hidup kita, umur 7 tahun ke, 14 tahun, umur 40 tahun ke. Even saya pernah jumpa di Mesir umur 74 tahun kan. Mana tak pernah terlambat lah. Bermula pada titik mana pun, dan kita akan pikul bukan hanya senya profession menghafaz Al-Quran, pencinta Al-Quran ataupun pengkaji Al-Quran, pemaham atau orang yang cuba berusaha untuk memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Mana kita semua boleh masuk mana-mana golongan lah. Paling minima pencinta Al-Quran ataupun pencinta orang yang menghafaz Al-Quran, ataupun orang yang sebagai contoh tak mampu untuk hafal Al-Quran tapi dia taja kan. Orang yang ada kemampuan, orang kaya ke, taja pelajar belajar menghafaz Al-Quran ataupun pelajar tahfiz yang belajar apa-apa bidang sekalipun, macam-macam kita akan lihat pelbagai alumni. Mana alumni tu hanya kita guna istilah alumni daripada pusat ataupun pembelajaran IPT ataupun institusi pembelajaran, sekolah ke mana-mana, alumni daripada sekolah tu, mana dah tak belajar di universiti tersebut ataupun Darul Quran kan, dah tak belajar lagi sekarang. Tapi profession menghafaz Al-Quran ni kita tak kata alumni lah, ataupun tak kata bekas penghafaz Al-Quran, bekas pelajar tahfiz. But once kita hafaz Quran, macam tadi saya kata, seminima satu huruf, tapi jarang lah. Biasa orang hafal minima satu surah atau beberapa surah dalam Al-Quran kan. Nak cek orang yang hafal satu huruf ataupun satu ayat dalam Quran ni susah lah. Biasanya surah Al-Fatihah at least dia hafal kan, 3 kul, 4 kul dia hafal. Jadi seminima itu dan semaksima 30 juzuk dia ingat, hafazan dengan bagus. Kesemua kita insyaAllah akan tergolong dalam kalangan ashabul Quran lah, sahib pemilik Al-Quran. Jika kita ada niat yang betul lah, ada niat yang betul dalam kita menghafaz Al-Quran ni untuk lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah, dan dan untuk datangkan manfaat lah kepada diri kita dan orang lain, bukan hanya sebenarnya kehidupan dunia je. Sebab apa, kehidupan dunia ni sementara je kan. Bila masa kita mati, kita akan berpindah ke akhirat. Tapi mana kita lihat jasa alumni sebagai contoh yang lain, doktor-doktor pakar juga
ramai dalam kalangan penghafaz Al-Quran. Yang mana kalau paling sinonim biasanya orang senaraikan alumni penghafaz Al-Quran ni adalah dalam bidang pendidikan lah. Tapi tu saya nak cakap tidak terhad dalam bidang pendidikan semata-mata. Tetapi juga dalam kesemua bidang lah, kalau kita kalau kita selusuri perubatan, doktor pakar juga ramai dalam kalangan penghafaz Al-Quran, engineer yang hebat, lawyer, apa-apa bidang lah, ahli seni ke, tu makna alhamdulillah kita dah capai ke arah tu. Tapi dan kita ke arah penambahbaikan pengukuhan lagi supaya yang dengar ni, sekitar puluhan orang yang dengar live ni ataupun dengar rakaman nanti, dapat, jika belum bermula menghafaz Al-Quran, boleh bermula, dan jika dah bermula dan belum menghabiskan, boleh berusaha menjaga dan menghabiskan, dan at least kita dapat membantu orang yang menghafaz Quran. Dan kita mesti ada niat lah, mesti ada niat minimal. Tak kisah saya ni belajar dalam bidang apa, kerja sebagai apa pun, tapi mesti ada niat, at least kita nak juga baca Quran kan, nak juga faham Quran, nak juga hafal Quran, nak juga tergolong dalam kalangan orang yang ada perkaitan lah dengan Al-Quran secara langsung. Yang kita lihat macam ni, pembincangan secara langsung ataupun secara tak langsung. Alumni pelajar tahfiz yang dah berjaya dalam pelbagai bidang yang kita akan jumpa. Mana kalau kita bicara tentang alumni, mereka yang dah ni, jadi kita bukan umat Islam ni bukan hanya diajar untuk kita bercerita sejarah, kita kaji sejarah, dan kita cuba ulangi sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang terdahulu, dan tokoh-tokoh sekarang contemporary yang dah berjaya dalam bidang masing-masing, mereka juga penghafaz Quran, dan bahkan kita nak mengulangi sejarah tu dan memperbaiki, menambah baik lagi kan. Jadi kita semua yang mendengar saya sendiri bercakap ni, untuk kita jadi terkehadapan lah dalam bidang masing-masing kan. Sebab apa tak mesti yang dengar ni semua pengajar Islam kan, semua mungkin ada dengan latar belakang perubatan ke sains kesihatan, latar belakang engineering ke, yang untuk esok lawyer dan sebagainya. Juga boleh kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai catalyst lah, pemangkin kecemerlangan kita dalam apa-apa bidang yang kita ceburi pembelajaran ataupun kerjaya. Jadi insyaAllah. Terima kasih Ustaz Faiz. Jazakallah khair Ustaz. Jadi alhamdulillah kita dah hampir 2 jam lah bersiaran dan banyak input yang kita dapat. Jadi kesimpulannya kita boleh buat ialah walaupun satu orang tu ambil pengajian tahfiz, jangan bimbang sebab rezeki tu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jalan kerjaya tu sebenarnya tak terhad macam yang Ustaz Syahir terang tadi, Ustaz Afiq sebut tadi. Dia boleh pergi ke mana-mana bidang sekalipun selama mana Quran tu dia tak tinggal lah. Dan macam mana yang diterangkan dan ditekankan jugalah oleh Ustaz Syahir tadi, tak ada istilah satu orang tu dia akan bergelar bekas menghafal Quran sebab dia menghafal Quran sampai kematilah dia akan bawa gelaran tersebut yang sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi lagi sekali terima kasih banyak kepada kedua-dua pembicara kita, dan insya-Allah kita akan bersiaran lagi esok malam bicara kejaya menumpukan kepada bidang perubatan veterina bersama 3 orang panel, dan ketiga-tiganya ni memang dah berkecimpung lama dalam bidang mereka. Jadi bagi yang berminat juga untuk nak tahu skop bidang kerjaya dan laluan kerjaya untuk menjadi seorang ahli dalam bidang veterina, boleh ikuti sesi space esok yang akan dikendalikan oleh saudara Aiman Hakim
Juga pada jam sekitar 8.45 malam esok, insya-Allah. Dan hari Sabtu kita akan ada sesi bersama dengan beberapa orang peguam, khas untuk bincangkan tentang laluan kerjaya dalam bidang undang-undang. Jadi terima kasih banyak kepada yang sudi mendengar daripada awal sampai selesai. Alhamdulillah. Dan kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Okay, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz saya dan Ustaz Faiz pula mendengar minta harapan mungkin kongsikan lah. Paling kurang pun sikit pun tak apa. Kalau banyak okey. Apa kalau nak ni kontak-kontak. InsyaAllah. Sekali itu boleh tolong kita tolong. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.